Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni Ustazah Afifah Syahabuddin sekali lagi keluarkan satu kenyataan yang memberikan satu kekecohan di sejagat TikTok, Facebook dan seumpama dengannya, dengan dakwaan beliau yang terbaru, iaitu orang kencing manis adalah disebabkan dia makan makanan haram, makan benda haram, mungkin makan ubat-ubatan tu dan sebagainya. Jom sahabat-sahabat kita tengok video ini sama-sama, kemudian kita berikan reaction selepas itu. Jom kita tengok video tu. Inilah benda yang Allah haramkan, benda yang meragukan, dia akan makan dalam anda. Begitu orang orang kencing manis, orang yang makan ubat yang untuk jantung, mengandungi bahan yang haram dan meragukan, dia akan jadi macam tu. Nah, anda teruskan cara ubat-ubatan tu ada barang haram dan meragukan. Manusia yang ada kelulusan, manusia yang lidah yang tak bertulang, tolong Ustazah nak beritahu pada semua. Lidah tak bertulang. Lidah yang tak bertulang, kena sedar diri sikit tu. Benda yang Allah Ta'ala kata haram meragukan tu, perut kamu siang malam tu, siapa yang isi perut kamu tu? Siapa yang pagi kamu berak kencing tu, siapa yang uruskan? Kentut kamu pun siapa yang uruskan? Jangan jadi manusia yang sombong. Kalau kamu tak diberi oleh Allah Ta'ala kentut, dalam mata kamu tak boleh kentut, apa kamu akan rasa? Jangan sombong manusia, kamu jangan sombong. Nampak kehebatan yang lain, wang ringgit kamu, pangkat jawatan kamu, kalau Allah Ta'ala tarik nikmat kentut tu saja. Okey, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Menarik juga apa yang disebutkan oleh Ustazah ni. Tapi tak apalah, kita tengok dulu reaction daripada Ustaz Mat Malaya. Kita nak tengok reaction beliau macam mana terhadap kenyataan Ustazah tadi. Jom kita tengok. Tu dia jegel Ustaz. Sebab itu saya malas dah nak layan ni perempuan gila ni. Tapi saya nak jawab juga pasal orang duk tanya. Perempuan gila tu dia bagi. Ini Suara Sunnah Channel. Jangan lupa untuk subscribe Suara Sunnah Channel. Di kalangan para nabi juga mereka sakit. Bahkan nabi asyaddul bala, antara orang yang sangat sakit. Betul-betul saya setuju. Sehingga Fatimah masuk pegang badan ayah dia, terkejut. Di hujung kerana ke panas yang wafatan amat Nabi sangat. SAW. 2 kali panah orang biasa. Nabi tu 2 kali panah kita. Apa dosa yang dia buat? Sebab itu sakit ni bukan mestinya kerana dosa. Sebab itu saya malas dah nak layan ni perempuan gila ni. Tapi saya nak jawab juga pasal orang duk tanya. Kalut habis. Kita banyak urusan lagi, banyak benda lagi kita nak jawab, banyak benda lagi kita nak bahas. Tak berhenti-berhenti sat perempuan ni. Saya minta kerajaan baru ni tangkap lah. Kalau polis tak boleh tangkap pun, saya ingat prosedur hospital Bahagia ke Tanjung Rambutan ke, saya ingat boleh ambil tindakan lah. Dan saya harap Menteri Kesihatan dapat dilantik dengan cepat lah. Antara banyak-banyak menteri Kesihatan kena lantik cepat, saya ingat. Sebab masalah kesihatan yang sangat kritikal ni perempuan ni. Betul. Dia buat keluar kenyataan pula ni. Dan ramai WhatsApp saya ni pun baru WhatsApp. Kalau tuan-tuan nak tengok saya boleh tunjuk. Bukan saya reka, bukan saya create saja nak cari pasal, nak cari gaduh, nak buat cerita, nak saja-saja nak ulas, tak. Pasal orang tanya. Buat susah kekecohan hati jadi itu malu habis orang kampung ni bukan tak tahu. Apa dia kata? Saya nak tanya ni, di kalangan tuan-tuan ni tolong angkat tangan jujur. Siapa yang kencing manis? Amai orang Malaysia kencing manis Dia kencing manis. Kalau kita tahu dia kencing manis, dia kata apa? Ni perempuan gila ni, dia kata apa? Dia dah gila dah ni. Sebab perempuan orang gila lah, tu dia dia takkan bagi cakap benda macam ni. Orang yang akal dia sehat, waras, dia tak akan cakap. Orang yang keluarkan kenyataan ini mental disorder. Dalam bahasa orang putih yang lebih hormatnya, mental disorder. Apa kenyataan dia? Siapa yang kencing manis adalah kesan daripada makan benda haram. Itu yang kita tengok tadi Itu yang boleh difahami daripada video kita tengok tadi. Sebelum daripada itu, siapa minum susu lebih? Ni saya ni pakai spek mata pasal apa? Apa orang minum susu? Ni ramai yang pakai spek mata ni. Pasal pakai spek mata pasal apa? Nak tunjuk pandai. Dia kata kalau pakai spek mata ni nampak macam orang cerdik. Kita pakai spek mata ni pasal rabun. Minum
Perkataan ni tuan-tuan memalukan agama, memalukan orang Melayu, memalukan. Betul. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh dia innalillah terus Siapa yang ada kencing musibah manis maksudnya ni. kesan daripada makan benda haram. Kita kata dah kencing manis, penyakit ni benda yang beyond control. Kadang-kadang ada orang yang dia tak makan pun benda manis, tapi keturunan dia kena penyakit, kena keturunan, dan kadang-kadang tak ada sebab. Tapi Tuhan nak bagi ujian untuk dia. Lepas ni saya bimbang tuan-tuan, kalau kita tak jawab, kalau kita tak perjelas benda ni, satu orang pergi check di hospital, kena tengok diabetes, kencing manis. Dan kita paling dahsyat, yang paling kita takut tuan-tuan, negeri yang paling tinggi kencing manis apa dia? Boleh. Negeri yang paling tinggi kencing manis dalam Malaysia Boleh. Kan betul. Boleh banyak orang kena kencing manis. Di atas kenyataan tu kita boleh buat apa? Negeri yang paling banyak makan duit haram. Ni dia panggil kesimpulan ni. Negeri yang paling tinggi diabetes, kencing manis. Tuan-tuan boleh tengok dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Perlis negeri paling tinggi. Kalau ikut kenyataan perempuan tadi ni, kencing manis ni hasil daripada benda haram. Ni soalan ni. Tengok tuan-tuan, saya nak baca ni. Satu perempuan hantar mai kat saya dalam saya on the way nak mai ni. Dia kata ni, "Assalamualaikum Ustaz. Makcik tak makan benda haram. Keluarga makcik jaga halal haram. Orang mata air semua tahu keluarga makcik tak makan benda haram. Tapi makcik ada kencing manis. Macam mana ni Ustaz?" Tu dia. Dia nak keluar pinat mata ayam macam mana esok? Esok dia pergi beli ikan, pergi beli ayam, semua orang tengok. Makan apa? Duit haram apa ni? Apa ni? Dah tinggi lagi. Dan saya dipahamkan katanya perempuan ni asal orang Perlis, orang buat masjid. Malu orang Perlis. Malu kan? Dan saya nasihatkan pada semualah yang dengar ni, tuan-tuan, selepas ni saya tak akan jawab dah dan saya tak akan ulas dah. Tuan-tuan pegang ya. Kenyataan yang keluar daripada perempuan ni, kenyataan orang yang ada masalah mental. Jadi kalau kita layan, kalau orang gila kita layan, apa jadi? Kita 2 kali gila. Sebab tu saya tak mau jawab. Sebab kalau kita duk layan orang gila tak? Orang gila telanjang jalan dalam arau, tuan-tuan duk pergi kata kat dia, "Hei, hampir pakai seluar malu kat orang." Dia nanti kata apa? Dia kata, "Aku tak malu, aku gila." Hang tak gila tak apalah. So saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, abaikan perempuan ni, tutup, tak payah duk dengar. Dia akan semakin galak bercakap, dia akan semakin galak bawa keluar fatwa-fatwa songsang ni kalau ada orang nak dengar. Tuan-tuan, orang akan bercakap bila ada orang dengar dan orang bagi perhatian. Kalau kita tak layan, lama-lama dia akan sengak. Itu saja. Sebab saya ada orang duk tanya lagi, saya ingat ada lagi orang duk layan dan ada lagi orang bagi perhatian pada dia. Wallahu ta'ala. Okey, baik. Yang tu kita tengok apa dia Ustaz Mat Malaya, Ustaz Mat Rizal kita, ganas tu dia sebut kepada ustazah kita ni orang gila tu. Perempuan gila. Ia adalah satu perkara yang cukup membimbangkan, apatah lagi bila hang duduk sebut nama hang ustazah, tapi bila yang hang sampaikan tu bukan daripada ajaran agama yang benar. Apatah lagi hang seolah-olah nak tunjukkan bahawa ubat-ubatan hospital ni adalah ubat-ubatan yang haram. Sedangkan apa yang disebutkan oleh mufti-mufti kita, orang-orang alim kita berbeza dengan apa yang disebutkan oleh ustazah itu. Senang-senang je dia nak kata haram. Sedangkan benda itu masih lagi di dalam perbincangan para ulama' dan para ulama' membenarkan untuk digunakan berdasarkan kepada keperluan-keperluan tertentu. Jangan hang kata asal dadah saja maka dia haram. Tetapi awak kena tahu bagaimana proses ia berlaku, bagaimana proses ia diambil. Cuka yang awak selalu duk kempen, saya tengok ni ustazah ni pun duk kempen cuka itu pun berasal daripada perkara yang haram juga, tetapi kemudian berlaku proses-proses istihalah pada cuka, maka menghasilkan satu benda yang lain yang dianggap sebagai cuka lah. Sahabat-sahabat, sebab tu para ulama' kita selalu quote kenyataan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani dan kitab dia Fathul Bari. Dia kata, "Wa idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bihadhihi al-ajaib." Apabila seseorang bercakap pada perkara yang bukan bidang dia, maka dia akan memunculkan pelbagai keanehan demi keanehan. Anda boleh rujuk kitab Fathul Bari jilid yang ketiga muka surat 584. Macam tu jugalah kita. Kalau kita duk bawa satu benda yang pelik-pelik, kita bawa satu benda yang kita tak tahu tentangnya, awak bukan ada background pengajian Islam, awak sebut tentang agama, memang merapulah, ataupun awak bukan ada background pengajian perubatan, lalu awak nak sebut macam doktor juga, memang awak buat fatwa-fatwa yang pelik lah.
lah. Sebab tu kita kata kita berpada dengan apa yang kita tahu, berpada dengan ilmu yang kita ada. Inilah yang Nabi SAW selalu sebut kepada kita, dan Nabi SAW mengatakan bahawa kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai berbohong apabila dia sebutkan semua benda yang dia dengar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Demikian juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu kata apa yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya, kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu dan juga jantung hati kamu semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla nanti. Jadi kita perlu beritahu dan cakap apa yang kita tahu saja. Ada satu momen ketika saya tahun ketiga atau tahun keempat di Universiti Al-Azhar, ketika itu pengajian usul fiqh yang diajar oleh guru kami Dr. Abdul Rahman Ashur, yang mana beliau mengatakan satu perkataan yang cukup kami pegang dan dia minta kami semua pegang, iaitu qaul la adri fi ma la tadri. Cakaplah tak tahu bila awak tak tahu. Jangan awak duk suka sebut benda yang awak tak tahu, benda bukan bidang awak jangan sebut benda tu, sehingga akhirnya kalau awak sebut, awak akan bawakan keanehan demi keanehan. Apatah lagi apabila disebutkan tentang agama, bila disebutkan tentang halal dan haram, bila disebutkan berkaitan tentang dosa dan pahala, bila disebutkan berkaitan tentang syurga dan neraka. Semua ini perlu kepada pengetahuan sebelum anda bertutur berkaitan tentangnya. Apa yang ustazah itu nak sebut, mungkin ada sisi yang patut dia perbaiki. Contoh, dia patut menyatakan bahawa apabila seseorang itu bersabar, sakit boleh jadi penghapus dosa. Bukan dia kata sakit tu disebabkan dosa, disebabkan makan makanan haram. Itu salah. Yang betulnya, sakit yang kita hadapi, kalau kita sabar, kesakitan kita itu menyebabkan dosa-dosa kita terhapus. Tetapi tetap kita perlu dapatkan rawatan, tetap kita perlu pergi ambil ubat, tetap kita kena makan ubat kencing manis. Kalau perlu makan ubat kencing manis, kalau tak perlu makan ubat kencing manis, perlu diet untuk kencing manis. Yang tu yang disebutkan di dalam agama. Perumpamaan berkaitan tentang kesabaran inilah yang Allah Ta'ala gunakan dalam surah Asy-Syura. Allah Ta'ala kata, in yasha' yuthkinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin syakur. Jika Allah Ta'ala mau, dia akan menghentikan angin sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuatan Allah, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Surah Asy-Syura ayat 33. Dengan bersabar, Allah akan bagi ganjaran yang besar kepada orang yang sakit. Tapi bukan bermaksud dia sakit sebab makan makanan haram dan berdosa. Bukan. Ada orang yang berdosa tapi dia tak sakit, dan ada orang yang sakit tapi dia tak berdosa. Macam kita tonton tadi, Ustaz Ahmad Rizal sebut berkaitan tentang Nabi yang sakit. Nabi SAW juga menderita kesakitan yang saya tunjuk di dalam buku sirah Nabi Muhammad SAW Ar-Rahiqul Makhtum. Bagaimana Nabi SAW merasa sakit sekurang-kurangnya ketika sebelum baginda SAW meninggal dunia. Bahkan Nabi-Nabi yang lain juga, Nabi Ayub AS juga sakit, walaupun sakit itu tidaklah seperti yang digambarkan sampai ulat keluar daripada tubuh badan dia pun dah jadi teruk sangat, busuk sehingga orang tak datang jumpa dengan dia. Tidaklah sampai ke tahap itu, kerana seorang Nabi tidak boleh dia menerima kesakitan yang sampai orang menjauh daripada diri dia. Jadi cerita tu tak benar lah. Tetapi Nabi Ayub sakit tak? Nabi Ayub sakit seperti mana yang disebutkan oleh Al-Quran juga. Jadi orang seperti ini, adakah mereka dapat dosa? Adakah mereka berdosa? Tidak, mereka tidak berdosa. Sikit pun mereka tidak berdosa. Bahkan mereka maksum, tidak pernah melakukan sebarang dosa, tiada keinginan untuk melakukan dosa, dan tidak pernah dicatat melakukan dosa sedikit pun. Tetapi mereka pun sakit. Maka tak boleh awak kata orang yang sakit tu sebab dia buat dosa. Tetapi awak boleh kata orang yang sakit apabila dia bersabar, dia akan dapat pahala dengan kesabarannya. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, pada 1 sehingga 11 Disember ini akan ada Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang dijalankan di
MBSA Convention Center di Shah Alam, dan alhamdulillah saya menyertai pesta buku berkenaan. Sekiranya anda mahu untuk bertemu dengan saya, berjumpa dengan saya, bersembang dengan saya, atau membeli buku-buku tulisan saya sendiri ataupun buku-buku yang saya terjemahkan atau buku-buku daripada penulis-penulis lain yang menerbitkan buku mereka di Santai Ilmu Publication, jom saya ajak anda untuk berjumpa saya di bus bernombor P74. Jom kita jumpa di sana. Kita boleh sembang-sembang di sana. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.